A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati sahabat saya Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa surau Ar-Rayyan Larai, PPM Larai, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Tak lupa juga sahabat saya Tuan Imam Syed Hassan, mungkin tak bertugas dengan ni kot. Alhamdulillah. Dan juga tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir ke surau kita pada malam yang berbahagia ini, malam Minggu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan, keinginan untuk hadir ke rumah Allah pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan keberadaan kita di sini pada malam ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seingatan saya ini kali kedua lah saya pernah ke Surau Rayyan. Kali pertama dulu masa pemerintah lama, pemerintahan kerajaan surau ni yang lama. Sekarang pemerintahan di bawah Dr. Muhammad, alhamdulillah. Sahabat saya tu, satu Jakim sekali dengan Ustaz Syed. Jadi dengar Imam sebut tadi kuliah khas guru juga. Kuliah khas ni Datuk Kazim Ilyas ya. Ni Datuk Zaidan dia tak ada kuliah khas. Tapi apapun insya-Allah pada malam yang berbahagia ini saya diamanahkan oleh pengurusan surau untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pengetahuan, sama-sama kita berkongsi sedikit sebanyak tentang agama kita. Dan khususnya pada malam ini saya akan memfokuskan tentang satu topik yang kita sebut sebagai menghindari maksiat dari 7 anggota. 7 anggota. Jadi bab ni saya petik daripada kitab, sebuah kitab yang disusun dan dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitabnya berbunyi Bidayatul Hidayah, yang bermaksud permulaan kepada hidayah. Jadi saya baca kitab ni di Masjid Tengku Mizan sebulan sekali, baca kitab ni di surau dekat Pesin 9 tiap-tiap minggu ada satu surau tu, dan ada surau dekat mana lagi tak ingat. Jadi saya petik daripada sini, mungkin malam ni sempat tak ataupun tidak kita habiskan huraian lengkap ke-7 anggota zahir badan kita ni, setakat yang saya sempat lah, setakat yang sempat. Kalau ada rezeki kita tengok di masa-masa akan datang lah. Dia maksiat seseorang manusia tu ataupun hamba Allah tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia terbagi kepada dua. Sama ada maksiat itu maksiat yang bersifat zahiriyah, zahirnya yang kita nampak di luar, ataupun maksiat itu dia bersifat batiniyah, dia tak nampak tapi sedang buat maksiat. Tak nampak, dua-dua bahaya. Hak tak nampak pun bahaya, hak nampak apatah lagi. Hak tak nampak mungkin bahaya untuk diri dia tak mempengaruhi orang lain. Tapi kalau maksiat daripada anggota zahir ni mungkin boleh mempengaruhi orang lain. Boleh cari mad'u lagi, boleh cari pengikut,
kan? Sebab dia menzahirkan dia punya kemaksiatan tersebut, kan? Jadi malam ni kita nak ambil satu bab saja, iaitu maksiat yang datang daripada anggota yang zahir kita. Itu pun kita tak sempat habis, kan? Kita baca di surah-surah pun makan sampai 4-5-6 bulan. Sebab setiap anggota tu Imam Ghazali huraikan sampai detail dengan contoh-contoh, kan? Macam mana dikatakan telinga tu dapat pahala dan boleh tidak dapat dosa. Macam mana dia katakan mata tu boleh mendatangkan pahala kepada kita. Macam mana keadaan contoh-contoh yang boleh mendatangkan dosa kepada kita. Jadi ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, seseorang itulah, dia tulis sini engkau, bukan bahasa saya, bahasa kita. Ketahuilah bahawa sekiranya engkau melakukan sesuatu maksiat, sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu. Dia sebut kata maksiat zahir ni, maknanya anggota kita yang zahir ni, kan? Orang yang buat maksiat itu maknanya dia menggunakan anggota badan dia, yang mana anggota badan ini sebenarnya adalah merupakan satu nikmat Allah yang Allah telah anugerahkan kepada dia, dan dia telah menggunakan amanah yang diberikan kepada dia. Jadi anggota tubuh badan kita ni sebenarnya pinjaman saja, kan? Badan kita pun pinjaman, kan? Allah pinjamkan ke dunia ni. Allah cipta kita daripada asal pada tanah, Allah masukkan roh. Bila kita meninggal, roh tu keluar kembali kepada Allah. So jasad ni kembali ke tanah. Kalau kita Putrajaya ni kembali ke Persin 20. Kalau tak boleh balik ke kampung, kan? Tapi kebanyakan banyak dah orang ke bumi sini. Betul kubur Persin 20 pun duk kuai penuh. Sekejap pergi sebulan, tetapi bulan kedua, dah habis dah 2 roh penuh, kan? Ramai. Masuk juga yang mak-mak, ayah-ayah yang duduk sini, kan? Duduk rumah anak-anak, meninggal, tak boleh balik lah ke bumi sini pun banyak, kan? Baru ni saya pergi Mesir, seorang bapa dengan mak pergi melawat anak kat Mesir untuk konvo di Al-Azhar, tak sempat balik, ayah meninggal. Sedih anak-anak dia, kan? Ayah tu meninggal di bumi Mesir. Jadi mayat tak boleh balik lah. Sebab di Mesir ada satu tanah, 2 tanah yang memang kerajaan Malaysia beli untuk dijadikan kubur orang Malaysia yang meninggal di sana. Dr. Muhammad tahu lah, dia banyak menguruskan tu. Jadi kalau orang Malaysia meninggal sana, kalau tak nak balik, tak ada masalah, dah ada dah tanah kita untuk dia kebumikan jasad orang Malaysia. Jadi ajal dia sampai kat sana, kan? Sampai kat sana. Jadi atas Syekh Jakim di sana yang menggantikan Dr. Muhammad, Ustaz Amir dia dah urus jenazah. Mandi, kapal semua simpan. Baliklah mak tu seorang anak dia. Macam mana? Dah ajal sampai, kan? Kalau Allah dah tulis kita ni, tak kira di mana pun, kan? Jasad kita ni akan dikembalikan ke tempat asal dia, dan roh kita kembali kepada Allah. Tunggu queue untuk hari kiamat, kan? Jadi anggota kita yang Allah bagi ni adalah satu amanah Allah bagi pada kita. Jadi orang yang buat maksiat melalui anggota zahir itu sebenarnya dia telah menggunakan anggota yang Allah amanahkan kepada dia. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, berarti engkau menyalahgunakan nikmat yang telah dianugerahkan dan mengkhianati amanah tersebut. Wala'azubillah. Kita manusia biasa, kita tak dapat lari daripada melakukan kesalahan, kan? Mustahil kita daripada kita ni tak ada buat kesalahan. Saya pun sama, kita ada kekurangan, tapi kita menyedari apabila kita buat salah, kita sedar kita sedang buat salah, kita betul. Jadi kita guna anggota tangan kita ni contoh, buat tu yang tak elok, kita sedar ini tangan ni amanah Allah, kan? Dalam satu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, di hujung hadis itu apa kata Nabi? Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang kepimpinan. Kita memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, semua ni adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey?
Dan di hari akhirat nanti segala anggota fizikal kita ni Allah akan bersaksikan terhadap segala yang kita buat di dunia ni. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, untuk dipersaksikan kepada Allah. Allah nak tanya anggota-anggota ni dulu buat apa di dunia, malam ni 27 hari bulan, buat apa anggota badan ni. Kaki kita akan jawab, bawa badan kita, betul tak 27 ni? 27 betul ya? Bawa kaki kita akan jawab pada Allah pada 27 Januari, wahai Allah, aku sebagai kaki kepada manusia ni bawa jasad ni datang ke Surah Rayyan untuk hadir majlis ilmu. Kaki akan tolong jawab. Kenapa kaki jawab? Sebab Allah sebut dalam surah Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itulah sebabnya. Sebab pada hari kiamat nanti Allah tutup mulut kita. Anggota lain semua akan cakap, insya-Allah. Tapi mulut Allah tutup. Sebab mulut salah satu anggota yang akan kita bincangkan kejap ni. Jadi akhirat nanti Allah tutup mulut kita, tapi anggota lain akan cakap, tangan akan cakap. Wa tukallimuna aydihim. Kami akan cakap dengan tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi semua anggota akan cakap dengan Allah, bagi tahu ke Allah. Mulut saja tak boleh, sebab mulut ni dia ada lidah. Lidah ni dia tidak bertulang. Dia akan cakap, dia akan belik, dia akan pusing. Di dunia bolehlah sedap, gunakan mulut. Tapi di padang mahsyar direhatkan mulut tu. Sebab itu di dunia ini biarlah mulut kita contohnya sentiasa berusaha untuk memperkatakan yang baik, supaya anggota lain sentiasa melakukan yang baik. Contoh mulut kata, aku berazam nak menderma, contoh. So tangan ni pun akan ambil duit derma, contoh. Aku berazam setiap hari nak datang ke Surah Rayyan. Mulut kata, kaki pun akan ikut hari-hari datang Surah Rayyan untuk solat berjemaah. Itu contoh. Begitu juga Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 24, di hari itu, yang bermaksud di hari itu, hari kiamat akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dunia ini. Jadi anggota kita akan dipersaksikan. Okey, kita sampai babnya. Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, kata Imam tadi. Mana tadi suruh kita jaga elok-elok seluruh anggota kita, khususnya anggotamu yang 7. Anggota badan kita ni daripada rambut sampai kaki ribu-ribu, dalam ni ada macam-macam lagi, luaran pun. Tapi Imam tadi ingatkan 7 ni. Jagalah 7 anggota ini, khususnya anggotamu yang 7. Jaga seluruh anggota kita, khususnya yang 7. Kerana apa? Kerana pintu neraka itu 7. Dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu daripada 7 anggota. Itu hikmah dia 7 tu. Kan ada 7 pintu neraka. Imam Ghazali kata ada 7 anggota kita, yang mana nanti kalau maksiat itu banyak datang pada anggota tu, dia akan masuk pintu. Daripada anggota ni masuk pintu. Lebih kurang kefahamannya begitulah. Jadi apa 7 anggota tu, tuan? Yang pertama, mata. Ini nikmat yang paling penting lah. Tak ada mata, tak boleh tengok habis. Keindahan dunia tak dapat tengok. Lampu raya yang cantik tu pun tak boleh tengok. Sekadar boleh bercerita je. Sahabat saya ada seorang jakim, dia Allah takdir dia OKU penglihatan. Kan dia duduk kat P9, rumah dia belakang surau. Alhamdulillah istiqamah datang ke surau. Dia dah hafal dah laluan nak ke surau kan.
Dia kadang-kadang malu kita waktu saya duduk Negeri Sembilan. Kita pun kadang-kadang celuk-celuk yang on off. Dia istiqamah datang walaupun Allah ambil dia punya penglihatan. Dia boleh hafal lorong tu masuk sampai surah. Kalau sembang tu macam dia nampak, oh cantik surah ni, kata. Macam mana ustaz tahu? Mana dia boleh mata hati kan. Orang buta ni dia mata hati dia cerah. Kita cakap je lampu raya ni cantik, dia dah boleh imagine. Mesti cerah, mesti cantik kan. Jadi Allah tarik satu tapi hati dia tenang kan. Jadi yang pertama mata, yang kedua telinga kita. Yang kedua telinga kita. Ni telinga ni. Dengar apa? Apa yang kita dengar? Baik ke buruk? Kalau baik dengar Ryan buka Quran petang-petang dengar dia, alhamdulillah, dapat pahala. Kan? Tapi kalau kita dengar orang duk mengata orang, dapat dosa. Mulut tumpang sekali, kata sekali, dosa pula mulut. Kan? Contoh kan. Yang ketiga, anggota lidah kita. Lidah ni mewakili mulut kita lah. Yang keempat, perut kita. Yang kelima, kemaluan kita. Yang keenam, tangan kita. Dan yang ketujuh, kaki kita. Jadi 7 ni kena 5 bulan bahas. Setiap satu dia panjang. Tapi tak apa, kita sentuh mana sempat insya-Allah. Jadi mata, telinga, lidah, kan? Perut, kemaluan, tangan, kaki. Hidung ni tak berapa nak ada sangat. Hidung ni mesti bau yang sedap je kan. Bau yang busuk hidung tak mau. Jadi tak berapa nak ada unsur. Potensi nak dosa tu macam tak berapa nak ada. Adalah juga tapi tak macam telinga. Telinga ni dengar macam-macam baik buruk. Mulut lidah ni cakap macam-macam baik buruk. Mata ni macam-macam tengok baik buruk. Kan? Perut ni macam-macam kita isi dia baik buruk. Kemaluan juga sama. Bagi orang yang buat maksiat dia tak mau kahwin juga dikira buat dosa. Kalau dia kahwin dapat pahala. Tangan ni macam-macam buat baik buruk. Kaki ni masya-Allah macam-macam tempat kita pergi. Nak dah cuti sekolah ni dah rancang lah. Minggu ni nak pergi mana, minggu depan nak pergi mana, minggu nak pergi mana. Pastikan pergi tempat yang baik. Kalau tempat yang biasa-biasa pun pastikan ibadah kita tak terabai. Kan? Kita pun orang surau pun teringin nak melancong kan. Teringin nak pergi Cameron, teringin juga nak pergi Langkawi, depa kata coklat sedap. Tapi mahal daripada Langkawi lah. Tak tahulah. Teringin juga nak pergi jalan kat pantai-pantai. Port Dickson, orang surau pun. Tapi orang surau dia pergi dengan penuh keimanan. Masuk waktu sembahyang. Pergi Cameron ke, Genting Highland ke, Bukit Fraser ke, Port Dickson ke, mana lagi? Macam-macam. Pulau Tioman ke, Pulau Pangkor ke. Masuk waktu orang surau dia cari surau. Ini orang beriman. Kan? Allah kata pada surah Jumaat, bila kita sembahyang, selepas sembahyang fantashiru fil ardh, pergi mencari kebesaran Allah, mencari keampunan Allah, cari tengok. Tapi orang beriman dia pergi bertebaran ke muka bumi, tetapi dia tidak pernah abai perintah Allah. Dan dalam konteks 7 anggota ni juga dia sentiasa berusaha menjaga sedaya mungkin. Kita anggota 7 ni tuan-tuan, kalau kita berada pada bi'ah kita ni tak ada masalah. Ni bi'ah kita ni, suasana environment kan, environment yang baik, masya-Allah, penuh barakah. Malaikat sedang berada bersama kita untuk lepas ni nak lapor kepada Allah, nak beri rahmat kepada kita berada dalam majlis ilmu. Jadi anggota 7 kita ni tak berapa mencabar sangat dia bila berada pada environment yang baik. Tak tercabar dia. Kerana tak ada ruang dan peluang untuk melakukan perkara yang tidak baik. Tetapi bila kita berada pada lokasi lain, bi'ah lain, suasana lain, akan ada salah satu daripada 7 anggota ni akan tercabar, dicabar, akan rasa hilang kawalan dia.
Kan? Duk jaga ni, duk surau, duk dalam surau, duk rumah Allah, sembahyang, duk dalam rumah kita jaga, alhamdulillah. Tapi pergi kat tempat-tempat tertentu yang ramai orang-orang yang pelbagai, contohnya ramai tempat-tempat yang mungkin ramai orang yang tak tutup aurat, waktu tu mata kita dah teruji. Nak tengok ke tak? Ustaz pesan dia tengok sekali je. Dia pun tengok sekali je, tak paling-paling dah. Sekali tak paling-paling, sekali tengok. Ustaz kata sekali tu tak boleh lama. Dia tak ambil tak boleh lama tu, dia tengok. Saya sekali je Ustaz, sekali je tengok, tak paling dah. Rupanya tengok sekali sedap. Tengok boleh sekali, mana sekali tertengok paling lah. Tapi dia ambil hak sekali tu tak paling-paling dah. Makna boleh kita berada di environment yang bukan environment yang mendatangkan kebaikan, maka kesitulah akan berlaku cabaran kita. Sebab itu nak jaga 7 anggota ni, banyak ada punya tip-tip dia. Salah satu dia, usahalah hidup kita untuk wujudkan environment yang baik. Usaha, kena berusaha. Sebab itu kalau di tempat qaryah kita ni, qaryah Larai ni, kita kata tempat yang boleh menjaga ke-7 anggota ni lah Surau Ar-Rayyan. Selain daripada rumah-rumah kita ni, Baiti Jannati yang kita ada, kan, rumah-rumah kita pun kita wujudkan suasana yang baik. Ada ribuan rumah di sini, dan juga pusat pertemuan kita, penyatuan kita, pusat untuk kita suburkan kebaikan tu adalah rumah Allah. Perlambangan dia telah pun ditunjuk oleh Nabi SAW waktu Nabi berhijrah berhari-hari daripada Mekah ke Madinah. Sampai ke Madinah, apa yang Nabi bina? Masjid. Sebab itu kita pergi Madinah, mesti kita ziarah Masjid Quba. Ada fadilat dia, ada kebaikan dia, kan? Sebab situlah Nabi bina masjid yang pertama adalah Islam. Dan perlambangan dia apa? Situlah tempat penyatuan umat Islam. Situlah tempat nak wujudkan environment yang baik. Situlah tempat penyatuan ummah. Situlah tempat untuk kita menyuburkan apa saja yang baik. Semua generasi kita, dari sekecil-kecil adik kita sampai sebesar-besar, sedewasa-dewasa sampai ke paling berumur. Tempat yang barakah. Nabi tak bina dulu dewa orang ramai. Ada Nabi bina pasar dulu? Tak. Ada Nabi bina kedai? Tak. Rumah pula. Rumah pun Nabi tak bina. Sepatutnya sampai-sampai beritahu sahabat, bina rumah dulu untuk aku dengan Abu Bakar ni, tak ada tempat berteduh ni. Tak. Nabi perintahkan buat masjid dulu. Nabi sendiri dalam kitab sejarah kan, angkat batu bata bersama sahabat bina. Memanglah kita pergi Quba sekarang bukanlah masjid yang rupa asalnya, tapi itulah gambaran. Jadi kita melihat kenapa Nabi kita kata kena wujud environment tu dulu, tempat tu dulu, barulah boleh ummah itu bersatu, ummah itu melakukan strategi untuk dia berkembang lagi Islam dan sebagainya. Dan dalam konteks 7 anggota yang Imam Ghazali ingatkan kepada kita ni, salah satu tipnya kita kena sentiasa mencari environment tu. Kalau kita keluar pada environment tu, pastikan siapa orang ikut kita. Sahabat kita ikut kita tu spirit yang sama tak? Mesti kita cari yang sama. Orang surau, dia keluar geng surau, dia pagi-pagi makan roti canai kedai mamak. Geng motor saja. Pi round makan breakfast dekat Cameron Highland, Genting Highland. Geng basikal, kumpul geng basikal aja, kayu. Pukul 11 minum pagi kat Larai, dekat Lanai. Dia cari geng. Tak apa, tak ada masalah. Apa geng ni pun kita wujudkan, kita join, tak ada masalah. Asalkan kita wujud ke suasana yang baik. Geng bikers kita, tak ada masalah, sampai waktu solat sembahyang. Nak makan, pergi cari tempat makanan yang halal. Geng riders kita, basikal kita, sama juga cari tempat yang baik, wujudkan perbualan yang baik. Jadi minat kita tu kita tak boleh nafi juga kan. Sebab itu hobi kita dunia. Tapi kita cari kawan-kawan kita yang satu hati, satu minat, tetapi tidak mengorbankan nilai agama.
Malahan kalau kita boleh didik sahabat kita, selain kita menjadi ahli surah, masya-Allah kawan-kawan kita baik-baik, kita juga minat bikers, so kita didik pula geng biker, kumpul geng biker yang baik-baik untuk didik mereka jadi orang yang baik. Kumpul pula minat kita macam mana, geng kaki mancing pula, oh bezalah join dengan kita ni, dia kata kita ajak solat dan sebagainya. Jadi minat kita tu tak ada masalah, asalkan kita wujudkan suasana yang baik supaya apabila kita terlibat dengan apa saja aktiviti, 7 anggota kita ni sentiasa memikirkan dan melaksanakan sesuatu yang baik. Dan paling asas sekali di mana? Di rumah kita lah. Rumah kita the most very basic place. Rumah Allah ni kita datang waktu solat je, kan? 5 waktu. Paling lama sejam sebab ada kuliah. Kalau tak ada kuliah 10 minit lepas sembahyang kita naik rumah kita balik, kan? Turun subuh pun sama. Kalau ada kuliah sejam, tak ada kuliah 15 minit kita naik rumah kita. Banyak rumah kita menjadi tempat kita berehat, berteduh, berbincang suami isteri, didik anak-anak dan sebagainya. Di rumah satu tempat environment yang terbaik untuk kita bina, bentukkan dia supaya disitulah asas untuk kita pastikan diri kita dan keluarga kita mengawal dan menjaga 7 anggota ini dengan sebaik yang mungkin. Okey, yang pertama, menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu hingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi sehingga engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Jadi mata ni Allah cipta sesuatu yang sangat unik. Banyak hajat kita ni tercapai dengan mata, kan? Kita tengok, oi sedap kedai tu, ramai orang makan, kita pun pergi, baru dapat perut dapat makan. Mata tengok dulu, kan? Kalau orang mancing, dia tengok sungai tu, oi banyak ikan tu, belumuk. Mata tengok dulu, dia pun berhenti mancing. Apa lagi? Macam-macam, kan? Jadi mata ni memulakan tarikan untuk kita membawa jasad kita tu pergi untuk buat sesuatu. Kita akan tengok dulu. Itu kata pantau, kan? Pergi pantau tu tengok. Budak-budak kata usah, kan? Kedai makan ada banyak, ada 10, semua singgang. Kan? Kita pun usah dulu, singgang mana yang ramai? Singgang Mek Habsah, singgang Mek Ani, singgang Pak Mat. Ini tak ramai ni. Mata tengok, oh ni ramai. Lepas tu telefon kawan, guna telinga pula, singgang ni sedap. Dia kata betul-betul, mu tengok hak ramai sekali tu. Barulah badan ni pergi, kaki bawa pergi. Dia kata mata ni asas pertama hajat kita, kan? Kita nak pergi makan kenduri ni, pergi awal 10.30 sampai dah. Kak jemputan pukul 11. Duk bergaduh dengan bini. Itulah awak datang awal sangat perempuan. Tengok dulu ada orang, tak ada kita duduk dalam kereta. Oh dah ada orang sampai. Ustaz Syed dah sampai, kita pun pergi. Pengurusi Ryan sampai, Dr. Muhammad, kita pun pergi. Mata tengok kan? Baru kita bawa badan kita pergi. Apa masalah kan? Jadi mana dia pusat kepada orang kata apa, diri kita untuk melihat sesuatu, termasuklah menghayati keajaiban penciptaan Allah. Allah cipta langit dengan bumi, Masya Allah. Allah cipta segala yang ada di alam ini. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah suruh kita tengok. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana. Ingat ila akhir ayat. Mana ayat tu contoh antara ayat dia, kan? Allah suruh kita tengok apa yang ada di muka bumi ni. Tengok pertukaran malam dan siang, semua kena tengok. Saya pergi Mesir baru ni dapat tengok sunrise, matahari terbit, Masya-Allah, dekat Bukit Tursina. Walaupun saya tak berapa nak sampai atas, tak larat dah. Dalam 20% lagi nak sampai, kawan-kawan sampai saya tak larat. Tapi tempat tu pun boleh nampak sunrise.
matahari terbit berdekatan dengan Jabal Tursina, Jabal Tajalli, jabal yang tempat Nabi Musa bertajalli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok, walaupun momen tu seketika, mata kita boleh melihat, menyaksikan kebesaran Allah, dan seluruh ramai orang daripada seluruh dunia datang panjat gunung tu nak tengok matahari naik daripada atas gunung yang tinggi, kan? Dan itu kita melihat kebesaran Allah. Tengok Semenanjung Sinai yang sangat luas, bagaimana Nabi Allah Musa suatu masa dulu berjalan untuk naik ke Tursina tu, kan? Dan menerima wahyu kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Musa minta untuk tengok Allah. Allah terima, Allah mendengar permintaan Nabi Musa, tapi Allah tak izinkan untuk Nabi Allah Musa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap pancar cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu dan meletup bukit Tursina tu sedahsyat-dahsyatnya. Dan kita pergi hari ini, kita boleh tengok kesan daripada cahaya ataupun kebesaran Allah tu. Bukit tu menjadi kecil dan gelap, hasil daripada kesan daripada letupan ataupun kebakaran yang besar tersebut. Jadi kita tengok, bukan tengok saja, ada juga masalah naik bukit Tursina pakai seluar pendek, seksi, dia pun naik juga sebab dia pun tengok hebat kan, ikut sejarah dia. Tapi kita naik, kita tengok sebab kita nak melihat kebesaran Allah SWT. Termasuk juga di bumi kita Malaysia yang serba indah ni, kan? Banyak sekali tempat-tempat yang kita boleh pergi melihat kebesaran Allah. Kita pergi pulau, tengok pantai cantik, Masya Allah, kebesaran Allah. Jadi mata yang Allah ciptakan kepada kita ini membolehkan kita melihat benda-benda yang baik. Maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Dan sebaliknya juga, perempuan tidaklah melihat juga, tidak melihat lelaki yang bukan mahram dengan sengaja. Mana dengan sengaja tu dengan ada pandangan-pandangan yang boleh menimbulkan syahwat contohnya, ataupun pandangan-pandangan yang tidak baik. Tapi kalau melihat pada tujuan yang baik, contoh cikgu kita dalam kelas dia mengajar, kenalah tengok ustazah terkenal mari kat Larai ni mengajar, ada muslimat juga, bolehlah tengok ada pandangan yang baik, kan? Yang kedua, melihat gambar-gambar lucah yang membangkitkan syahwat. Itu juga termasuk dalam benda-benda yang menyalahgunakan mata kita. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Masya Allah, kan? Dia tengok orang tu buat baik, tu tak ikhlas tu dah tu, kan? Dia tengok orang buat baik dan orang tu buat baik, mungkin dapat pahala, tapi dia ni, kan, tu tak ikhlas tu, tolong susun kursi contoh, kan? Sedangkan kawan tu ikhlas, ataupun mungkin tak ikhlas. Kalau dia tak ikhlas, dia tak dapat pahala pada Allah. Kita yang kata dia pun dapat dosa. So 2 kali 5, 5 kali 2, kan? Ada orang derma pegang mok cek 10,000 derma untuk Larai. Ini derma daripada saya. Pengusi Dr. Mami pun terima, alhamdulillah, syukur pada Allah, surah dapat buat program. Kita yang tengok, tu tak ikhlas tu, sebab tu pakai mok cek. Sedangkan dia ikhlas, cuma majlis tu kena dimajliskan, kenalah tunjuk apa yang dia bagi supaya masyarakat tahu, VIP ni bagi derma ni, alhamdulillah, bagus dia. Mungkin ramai lagi VIP lain boleh bagi. Itu saja. Tapi kita pandang dia tu dengan pandangan yang serong, kan? Kita tengok, kita kata tak ikhlas tu, sebab tu macam tu. Jadi dia dapat pahala, kita dapat dosa dengan pandangan mata yang ada unsur penghinaan dan sebagainya. Dan kalau dia tidak ikhlas, tak apalah, dia tak dapat pahala, dia mungkin dapat dosa. Tapi kita yang kata dia tak ikhlas, kata dia, maka kita pun sama juga. Jadi kita tak mahu, dua-dua kita tak mahu. Kita nak orang yang membantu tu pun dapat pahala, ikhlas kerana Allah, tak kisahlah pegang mok cek kan, itu seremonial lah kita kata, kan? Dan kita yang melihat pun dapat pahala dengan mendoakan dia, alhamdulillah,
VIP ni dia derma pada kita, mudah-mudahan Allah bagi lagi rezeki dia. Allah tambah lagi rezeki dia. Saya ada sahabat saya sekarang buat mahat tahfiz dekat Beranang. Dia ajak saya sekali jadi tolong-tolong dia lah. Pelajar tak ada. Pelajar tu semakin sikit. Tempat bangunan cantik. Lepas tu ada tu pula lebih 90% tak bayar yuran. Parent hantar ruyuk. Hantar ruyuk. Tak berhenti depan pejabat, berhenti sebelum. Tinggal belah. Saya kata, Datuk, kalau saya tutup lah. Saya tak ada duit. Sebab overhead dalam 10 to 15,000. Ada student ke tak ada student ke, sikit ke banyak, overhead 10 to 15,000. Tapi kalau tak bayar 90%, memang tak ada. Every month deficit. Dia kena top up at least 5 to 10,000 per month. Dia kena top up from his own money. Saya kata, kalau saya tutup pada 5 tahun lepas. Saya tak ada duit nak maintain. Tapi apa kata sahabat saya? Saya tak sebut siapa dia. Tapi apa kata sahabat saya? Tak apalah ustaz, saya orang berniaga. Saya buka matafih ni, saya guna duit saya, mudah-mudahan Allah tambah saya rezeki yang lain. Nampak tak? Tak apalah ustaz, biarlah dia orang tak bayar. Saya tak kisah pun. Saya tak minta pun hutang kat parent dia, saya halalkan dia. Kalau bagi, saya ambil. Kalau yang bayar, pejabat pentadbiran saya akan ambil. Yang tak bayar, saya halalkan. Tak apalah, saya top up setiap bulan 5-10 ribu, asalkan mak tahfiz saya ni berfungsi dan boleh hidup. Dan telah hampir 10 tahun kami beroperasi, dah lebih daripada 4-50 orang pelajar yang dah graduate, yang dah hafal 30 juzuk. Tahun ni pun akan ada beberapa orang lagi hujung tahun ni. Tapi berjalan merangkak 5-10 ribu sebulan kena top up. Tapi betul cakap dia, saya tengok dia punya bisnes semakin maju. Income dia semakin banyak. Tengok beli lagi tanah. Baru ni beli lagi tanah beratus-ratus ribu. Kata, ish, mana dapat duit? Kan? Sedangkan mak tahfiz tu tak ada pun pelajar bayar yuran. Kan bayar pun sikit sangat. Tapi dia kata kat saya macam tu. Dia kata, tak apa ustaz, saya invest di sini, mudah-mudahan Allah tambah rezeki saya di tempat lain. Maknanya dia nampak benda. Bukan dia mendambakan Allah nak bagi, tapi dia hak dia buat tu dia ikhlas kerana Allah. Termasuk ada beberapa budak-budak yang asnah dia sponsor free. Beberapa orang asnah di kampung dia bawa masa tu buat mak tahfiz free. Kan? Tapi betul lah, kita yakin rezeki Allah, in tansurullahu yansurkum. Kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Dan Allah tolong dia. Beberapa entiti perniagaan dia tu saya nampak semakin hebat lah. Kalau tak hebat dah bergerak lah. Okey, jadi dan yang keempat, melihat keaiban orang lain. Tadi melihat orang lain dengan pandangan yang menghina. Yang keempat ni, dia menyalahgunakan mata itu dengan cari aib orang lain. Kan, dia tengok tu cari aib. Dia tengok orang ni cari aib, cari yang lemah je. Kan, bukan nak cari yang baik. Ini juga salah satu daripada salah guna kepada mata yang dikurniakan oleh Allah. Yang kedua, menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara-perkara yang bid'ah atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Tadi kita nampak orang nak sebut tak elok kan. Ni telinga pula dengar kan. Telinga pula mendengar. Orang yang melakukan ataupun memperkatakan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang tak ada dalam agama kan. Dia duk dengar pun boleh meletakkan dosa. Patutnya tak dengar, benda tu tak betul kan. Atau perkataan-perkataan yang jahat kan. Kita dengar ada satu kumpulan orang duk cerita keburukan orang lain. Kita pergi duk tumpang sekaki duduk. Oh, syok juga dengar duk mengata orang ni. Jadi kita dengar tu dengan nikmatnya mendengar kejahatan tersebut, dosa kan? Dosa. Sepatutnya apa perlu kita buat? Tak payah join kan? Asingkan diri kita. Dan sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau mendengar Al-Quranul Karim dan Al-Hadis
dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan hikmah-hikmah para awliya, maka gunalah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia gendang budaya bunyi. So takat tu sajalah. Kita berhenti di tengah duduk naik tu berhenti. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Di lain rancangan. Dia berhenti takat telinga dulu. Nanti kita sambung lagi anggota lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.